Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita di dalam pembelajaran tauhid. Cuma minggu lepas kita buat pembelajaran dalam bentuk Google Meet kan. Jadi macam kurang berkesan. Jadi minggu ni saya kembali kepada dalam bentuk video. Jadi pelajar-pelajar boleh buka pada muka surat 7. Kita akan sambung dan juga ulang sedikit lah. Daripada muka surat 7 ni, bawah sekali tu ayat itu Nash'atu ilmu tauhid. Okay, jadi boleh nampak daripada pelajar tengok muka surat 7 bahagian bawah sekali Okey, baik. Kita akan tengok Nash'atu ilmu tauhid. Apa itu Nash'atu ilmu tauhid? Nash'atu ilmu tauhid adalah penulisan ilmu tauhid. Okey, kita nak tengok belajar berkaitan dengan penulisan bagaimana ilmu tauhid ni ditulis. Kenapa? Sebab-sebab dianya ditulis. Okey, baik. Yang pertama kena tahu ialah tanqasimu asbabu nash'ah. Dia kata terbahaginya sebab penulisan. Okey, dia ada sebab. Sebab apa dia ada sebab ilmu tauhid ni ditulis. Okey. Sebab apa? Ilmu tauhid terbahagi sebab penulisan ilmu tauhid ila qismaini. Siapa yang dah ada maksud tak apa, siapa yang tak ada lagi boleh tulis. Kepada dua bahagian. Terbahagi kepada dua bahagian. Huma asbabud dakhiliyah. Yang berikut adalah sebab dalaman. Asbabud dakhiliyah adalah sebab dalaman Asbabud dakhiliyah, sebab dalaman. Kemudian asbabud kharijiyah. Sebab luaran. Kesilapan penulisan. Okey, tulis sebab luaran, bukan sebab dalaman. Dalaman ni salah. Okey. Ada sebab dalaman, ada sebab luaran. Okey, dapat Jadi kita terus buka muka surat sebelah, muka surat 8. Okey, muka surat 8 kita tengoklah, boleh tengok sebab-sebab dia. Yang satu sebab-sebab dalaman, kemudian ada sebab-sebab luaran. Okey, kita tengok dulu. Amma asbabud dakhiliyah. Adapun sebab dalamannya ialah dakwatul Quran. Dakwatul Quran iaitu penyeruan Al-Quran ataupun seruan Al-Quran ila tauhid, kepada tauhid. Seruan Al-Quran kepada tauhid. Al-Quran ni diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyeru, mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah berlakunya ikhtilafu fahmi. Adanya perbezaan fahaman. Berlakunya perbezaan fahaman. Siapa yang berbeza fahaman? Al-muslimina, iaitu orang Islam. Orang Islam. Okey. Ada mula dah berlaku perbezaan fahaman orang Islam dalam apa? Fi masailil aqaidah. Aqaidiyah. Okey, dalam masalah akidah. Okey, berlaku perbezaan fahaman, berlaku perselisihan faham. Orang ni faham lain, orang ni faham lain, maka ditulislah ilmu tauhid. Kemudian yang ketiga adalah ikhtilaful muslimin, iaitu perselisihan orang Islam. Berlaku perselisihan. Perselisihan ini disebabkan perbezaan. Itu maksud dia. Fi masailis siyasiyah. Pada masalah politik, dalam masalah politik. Masalah politik maksudnya masalah pemerintahan. Ikutlah waktu tu siapa yang memerintah. Pemerintah waktu tu dia cenderung kepada akidah yang mana. Begitu. Jadi bila berlaku perbezaan tadi tu, maka nak kena ada ilmu tauhid supaya benda ni tak berubah. Supaya ilmu tauhid ni masih selamat. Masih kita menggunakan ilmu tauhid yang benar. Okey, itu adalah sebab-sebab dalaman. Adapun kita akan tengok sebab-sebab luaran. Adapun sebab-sebab luaran ialah yang pertama, duhulu ara'i. Masuknya pandangan. Masuknya pandangan. Okey, saya agak laju tapi kamu boleh pause-pausekan video ni. Okey. Minad diyanatil qadimah. Daripada agama-agama terdahulu. Pandangan-pandangan daripada agama-agama terdahulu.
fil Islam, dalam Islam. Pandangan-pandangan tersebut masuk ke dalam Islam. Okey. Sebab itunya terpaksa tulis ilmu tauhid. Bercampur bau lah. Kalau kita tengok dalam Melayu ni pun ada bercampur bau kepercayaan dia. Toyol lah. Apa lagi? Pontianak lah. Percayaan berkaitan dengan agama pun ada yang salah. Jadi benda-benda tu menyebabkan ada ditulis ilmu tauhid. Okey. Kemudian yang kedua adalah ad-difa'u fid din. Ad-difa'u pertahanan dalam agama. Ad-difa'u fid din. Maksudnya ditulis ilmu tauhid ni supaya pertahanan kepada agama Islam tu sendiri daripada dicerobok oleh unsur-unsur luar. Anil ara'il ajnabiyah, daripada pandangan-pandangan asing. Nak protect agama Islam ni daripada masuknya pandangan asing yang sehingga sebati dalam Islam, maka ia akan jadi terpesong. Maka sebab itulah tulis ilmu tauhid. Okay, yang ketiga adalah hajatul mutakallimina al-muslimina, iaitu keperluan ahli debat Islam. Mutakallimina ahli debat. Dia ahli yang membincangkan pasal agama kita ni. Kadang-kadang ada pihak yang mendakwa agama Islam ni bukan agama yang benar. Agama Islam ni ada kesilapan. Maka al-mutakallimin ni, ahli debat ni, dialah yang mendefend kan. Jadi apa yang diperlukan bila ahli debat Muslim ni, dia terpaksa mengambil falsafah, kepada falsafah. Ahli-ahli debat Muslim ni terpaksa ambil falsafah. Falsafah ni datang dari mana? Datang daripada barat. Kan? Dia unsur-unsur barat, tapi diambil oleh ahli debat Muslim ni supaya menjadi sebagai hujah untuk kebaikan kita juga. Jadi kena ada panduan. Panduan ni adalah penulisan kitab ilmu tauhid ni. Supaya dia tak lari jauh. Gitu. Okey. Dapat kalau tak dapat, pause dulu, salin dulu maksud yang ada ni. Lepas tu baru play untuk next. Bawah dia tu ya. Bawah muka surat 8. Okey. Baik. Okey, dah tulis maksud. Kita masuk pula kepada muassisu ilmu tauhid. Muassisu ilmu tauhid, siapa dia? Pengasas ilmu tauhid. Siapa dia pula, maksud dia dulu. Baru tanya siapa dia. Okey, pengasas ilmu tauhid. Nak tahu yang tadi cerita pasal penulisan ilmu tauhid. Jadi siapa pengasas dia? Siapa yang menyusun ilmu tauhid ni? Okey, jadi kita akan tengok dia punya nama. Ismuhu, namanya. Okey, namanya adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq al-Ash'ari. Panjang nama dia. Abu Hasan, nama dia Abu Hasan Ali. Kan? Dia bin dia tu banyak. Abu Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq al-Ash'ari. Itu dia nama dia. Ataupun kita panggil dia Abu Hasan al-Ash'ari. Ya. Abu Hasan al-Ash'ari. Okey. Kemudian nak kena kenal lah dia punya sunnatul miladi. Kita kena kenal sikit biodata dia. Ya. Iaitu apa dia nak cerita tahun kelahiran dia. Tahun kelahiran Abu Hasan ni lah. Imam Abu Hasan ni ialah pada tahun 260 Hijrah. Pada tahun 260 Hijrah. Dan beliau dilahirkan di Wawulida. Dilahirkan bil Basrah. Di Basrah. Okey. Imam Abu Hasan al-Maturidi pula. Al-Ash'ari ini dilahirkan di Basrah. Okey, nama tempat. Basrah tu nama tempat ya. Okey, mazhab dia. Mazhab ni namanya dia punya aliran dia. Aliran ilmu tauhid dia adalah Asy'ariyah. Mazhab dia. Okey, aliran. Bahasa Melayu dia mazhab boleh, aliran boleh. Okey, apa aliran dia? Al-Asy'ariyah wa huwa muassisuhu. Okey, apa dia kata? Al-Asy'ariyah. Nama mazhab dia Asy'ariyah dan dia adalah pengasasnya. Abu Hasan ni adalah merupakan pengasas kepada mazhab Al-Asy'ariyah, iaitu dia juga pengasas ilmu tauhid. Okey. Jadi dia mengasaskan Al-Asy'ariyah. Okey, ni Al-Asy'ariyah. Okey, kalau kata mazhab kamu highlightkan Al-Asy'ariyah sahaja ya.
Ini dia cerita pasal yang Abu Hasan ni, Imam Abu Hasan ni adalah pengasas kepada Al-Asy'ariyah. Jadi sebelum dia mengasaskan Al-Asy'ariyah ni, kita tengok mazhab sebelum dia. Mazhab sebelum. Okey, mazhab sebelum. Nama mazhab tu Al-Mu'tazilah. Namanya Al-Mu'tazilah. Yang tadi Al-Asy'ariyah. Yang ni namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah sebelum. Sebelum disusun mazhab yang baru. Selepas disusun mazhab namanya Asy'ariyah. Okey, jangan lupa ya. Okey. Apa tujuan dia? Hadafuhu, matlamat. Matlamat dan tujuan dia menyusun mazhab baru ni adalah dia kata apa? Arada an yuqima. Sebab dia ingin mendirikan mazhaban wasatan. Mazhab yang sederhana. Mu'tazilah ni dia ada cenderung terlebih kepada pemikiran. Pemikiran kan, akal fikiran. Jadi dia nakkan mazhab yang sederhana. Yang kata apa, tak terlalu tercenderung kepada pemikiran sangat, akal fikiran sangat. Okey, jadi dia nak mazhab yang sederhana. Yajma'u fihi, okey, apa yang dibuat? Disatukan padanya, dicampurkan ataupun disatukan dalam mazhab yang baru ni tadi, baina manhajil Mu'tazilah. Ya, di antara metod Mu'tazilah ataupun aliran Mu'tazilah tadi. Manhaj Mu'tazilah ni saya sebut tadi berdasarkan akal fikiran. Okey, jadi dia nak gabungkan. Nak gabungkan dengan apa? Al-Aqlani. Al-Aqlani tadi akal fikiran lah. Yang ikut akal. Mu'tazilah ni dia ikut akal fikiran. Dia ikut logik akal. So, Imam Abu Hasan ni dia nak buat yang baru yang lebih seimbang. Wasatan ni maksudnya lebih seimbang. Okey, jadi dia nak satukan antara manhaj Mu'tazilah tadi yang ikut akal fikiran dengan wal fikri sunni, dan dengan pemikiran sunni. Pemikiran sunni ni adalah mengikut dalil Al-Quran dan hadis. Itu namanya sunni. Sunni ni orang yang ikut Al-Quran, ikut hadis, bukan ikut akal fikiran. So dia satukan dua ni, dia jadi stabilize. Dia nak stabilizekan mazhab tersebut. Okey. Dan kita tengok sunnatu wafati, dan beliau wafat pada tahun kewafatan dia adalah tahun 324 Hijrah. Pada tahun 324 Hijrah. Lahir tadi 260, meninggal 324 Hijrah. Berapakah umurnya waktu dia meninggal? Okey, itu soalan pertama. Soalan yang kedua, berapakah umurnya ketika dia berumur 10 tahun? Itu soalan yang kedua. Okey, fikir-fikirkan. Baik, kemudian dia dikebumikan di Baghdad. Wadufina bi Baghdad. Kebumi di Baghdad. Baghdad ni dekat Iraq. Iraq ni dekat mana? Dekat belah semenanjung tanah Arab. Tak tahu Iraq? Buka betul ya. Boleh tengok. Okey. Selesai yang surat 8. Kita masuk kepada muka surat 9. Tengok maudhu' ilmi tauhid. Ya, tajuk topik ilmu tauhid. Okey, topik ilmu tauhid ni dia bincangkan 3 perkara ni. Dalam ilmu tauhid ni nak bincangkan 3 perkara, nak cerita 3 perkara. Tapi jadi panjang. Yang pertama al-ilahiyat. Apa itu ilahiyat? Ilahiyat adalah ketuhanan. Yang pertama nak sembang, nak cerita pasal ketuhanan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, sunnah dan juga dalil akal. Okey. Jadi ilahiyat ketuhanan ni nak bincang apa? Al-bahsu amma yajibu wa yastahilu wa yajuzu fi dhatillah ta'ala wa sifatihi. Iaitu nak membahaskan sama ada wajib atau mustahil dan harus pada zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Ni nak bincangkan sifat-sifat wajib Allah Ta'ala. Ada berapa? Ada 13. Dan ada imam yang menyusun sehingga 20 sifat wajib. Sifat mustahil bagi Allah Ta'ala pun sama. Ada 13 ataupun setengah ulama kata 20. Dan sifat harus pada zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala ni maksudnya nak cakap dia zat dia tak sama dengan kita lah, bukan macam manusia lah. Zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala. Nak cerita apa yang wajib pada zat Allah Ta'ala, apa yang wajib pada sifat Allah Ta'ala. Itu yang kita nak membincangkan dalam ilmu tauhid untuk tingkatan 1.
Yang kedua kita nak cerita pasal an-nubuwah, kenabian. Iaitu an-nubuwah tadi kenabian, ni an-nubuwatu kenabian. Saya tak tahu kenapa dia tak muncul. Dia lambat sikit. Kenabian. Okey. Membahaskan sama ada wajib, mustahil dan harus pada hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa perkara yang wajib? Sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat harus bagi Rasul. Dan yang terakhir kita nak tengok as-sam'iyat, perkara-perkara sam'iyat. Apa itu perkara-perkara sam'iyat? Perkara-perkara sam'iyat ni sam'iyat ni berasal daripada perkataan langit lah. Sama dia macam perkara-perkara yang bukannya langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkara-perkara yang ghaib. Perkara yang luar biasa. Ya kullu ma thabata bi tariqati syar'i min umuril ghaibiyyati. Okey, iaitu setiap perkara yang disabitkan pada jalan syarak. Benda-benda yang disabitkan pada jalan syarak. Jalan syarak ni maksudnya dalam agama. Dalam Al-Quran disebut. Benda-benda yang berkaitan dengan agama dan perkara-perkara ghaib. Contoh syurga, neraka, dosa, pahala. Kan, malaikat, nak cerita pasal malaikat dalam tauhid ni lah. Cerita pasal jin, cerita pasal seksa kubur, dan berbagai-bagai lah lagi. Jadi alhamdulillah selesai untuk minggu ini. Untuk subjek tauhid, kerjanya mudah saja. Apa yang korang tulis dalam buku tu, snapkan gambar dan hantar pada saya lah sebagai bukti yang korang dah tengok video ni dan buat kerja. Jadi wallahu a'lam. Sesudahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.